Suraya mana ni? Ada orang tanya kodok. Ada tugasan. 114. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, cepat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dondo kena ambil 10 botol minyak wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. 117 Ada yang pakai kitab lain tak? Muniatul Musalli. Kitab Rumi ada tak? Muka surat lain. Sama satu kata video. Jadi nak tanya pengarangnya. Pengarangnya di sini. Sembahyang sunat dah habis kan? Apa dia? Yang pada tadi. Area tu. Dari semua yang bawa kata Rawiyah. Lama kata bulan Ramadan. Satu tujuh pergan bawah tu. Ada kitab Rumi 117. Ada kitab Rumi 148. Macam saya punya ni 148. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Di Muawiyah ni di antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, anak dia Yazid. Yazid anak Muawiyah, dia bukan sahabat. Muawiyah ni sahabat, sebab tu tak boleh cela dia. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar berita cerita ada peperangan, ada pertelingkahan, ada perselisihan faham di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wajib kita berdiam diri. Jangan kata yang ni baik, yang tu tak baik, yang tu betul, yang ni tak betul. Itu adab kita dengan sahabat. Sebab sekalian sahabat adil semua. Kecuali tabi'in. Macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yazid anak Muawiyah ni ada tabi'in. Dia yang penggal kepala cucu Nabi SAW. Maka boleh gila dia. Sebab dia bukan sahabat. Baik, jadi apa kata sahabat Nabi SAW Muawiyah? Bahawasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan orang. Orang mana? Orang yang tiada dapat orang yang menolongkan dia melainkan Allah Ta'ala. Ni cerita tentang pemerintah ni, tak habis lagi. Wajiblah pemerintah itu
memerintah dengan penuh keadilan. Yakni wajiblah mana-mana pemerintah muslim di atas muka bumi Allah ni memerintah mengikut hukum hakam Allah. Tidak ada hukuman, peraturan, undang-undang yang terlebih adil kecuali undang-undang dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu tidak mahu mengikut undang-undang Allah, maka sudah tentulah mereka akan terjatuh ke dalam kezaliman. Baik. Jadi kata Muawiyah ni, aku sangat-sangat malu nak menzolimi. Aku sangat-sangat malu nak menzolimi orang yang tiada orang yang boleh menolong melainkan Allah. Makna orang yang lemah lah. Malu. Aku ni malu nak menzolimi orang yang lemah. Malu nak menindas orang yang lemah. Kata Muawiyah tadi. Kemudian kata pula setengah hukama, sebutkan olehmu tatkala engkau menzalimkan seorang. Sebutkan di sini, hendaklah kau ingat, wahai pemerintah. Wahai pemerintah. Mana-mana pemerintah lah, umum. Wahai mana-mana pemerintah. Sama ada pemerintah dalam sesebuah negara, ataupun pemerintah di dalam sesebuah negeri, ataupun pemerintah di dalam sesebuah qaryah, kampung, ataupun pemerintah di dalam rumah tangga, iaitu suami, masuklah tu pemerintah. Jadi sebutkan olehmu, yakni ingat olehmu, wahai sekalian muslimin mukminin, khususnya mereka-mereka yang ada kekuasaan, pemerintah, raja-raja. Sebut dengan mana, ingatlah tatkala engkau menzalimkan akan seseorang. Waktu kau nak menzalimi, waktu kau nak menjatuhkan hukuman yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan akan adil Allah Subhanahu wa taala padanya. Ingatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila timbul di dalam hati mana-mana pemerintah ingin melakukan kezaliman, maka ingatlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadilan Allah, setiap kezaliman yang dilakukan di atas muka bumi ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Kecuali orang-orang yang melakukan kezaliman tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pemerintah dah melakukan kezaliman, dia kena minta maaf balik. Dia kena minta maaf balik kepada orang-orang yang dia dah zalimi. Syarat taubat tu sama je lah. Syarat taubat tu maknanya daripada raja sampailah orang bawah-bawah, syarat taubat tu sama. Kena minta halal balik, kena pulangkan balik, kena ganti balik tu. Walaupun dia raja. Macam kita bertaubat, contohnya menzalimi harta saudara kita, kita curi. Kita mencuri harta saudara kita contohnya. Setelah kita bertaubat, ada syarat tambahan, iaitu apa? Kena gantikan balik, kena minta halal, ataupun kena pulangkan balik, ataupun kena ganti dengan yang seumpamanya. Begitulah juga apabila pemerintah itu nak bertaubat kepada Allah daripada kezaliman yang dia dah buat pada rakyat jelata dia, maka dia kena minta maaf. Kena minta maaf, kena minta redha. Mana-mana mana-mana hak-hak rakyat yang dah dizalimi tadi, wajiblah digantikan semula. Kecuali rakyat tadi berlapang dada memaafkan dia, tu selamatlah dia. Tapi kalau rakyat dia tadi ataupun siapa-siapa tadi tidak menghalalkan, tidak redha, nanti sambung perbicaraannya di mahkamah Allah di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Kitab Jawi muka surat apa? 36. Jawi 36. Jawi 36. Baris ke-6 daripada atas kitab Jawi.
Jadi sebutkan olehmu, yakni wahai pemerintah, ingat olehmu wahai mana-mana pemerintah, tatkala yakni sewaktu engkau menzalimkan. Zalim ni maknanya meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Itu zalim. Zalim ni meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat tu zalim. Allah suruh menjalankan hukum Allah, kita meninggalkan hukum Allah. Maknanya kita telah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Maka zalimlah namanya. Bila kita melaksanakan ataupun membuat sesuatu mengikut apa yang Allah suruh, itu namanya adil. Bila kita membuat sesuatu tidak mengikut apa yang Allah suruh, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Yang kena pada tempatnya ikut perintah Allah, itu kena pada tempat. Kalau tak ikut perintah Allah, itu namanya zalim, tidak kena pada tempatnya. Adil itu bukan bermaksud sama berat. Adil bukan makna sama berat. Banyak kita faham adil sama berat. Adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Anak kita ada 3 orang, yang dah dewasa kita bagilah makan nasi lauk pauk. Yang kecil lagi umur 2 bulan 3 bulan, takkan nak bagi makan ikan kerapu pula. Bagi nestem kalau nak ikut adil, kena suapkan ikan kerapu jugalah. Tu, yang tua bagi makan ikan kerapu, yang baby bagi nestem. Adil lah tu. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Jadi ingatkan keadilan Allah. Jadi bila nak melakukan kezaliman, kita kena ingat keadilan Allah. Yang mana Allah ni maha adil. Allah akan membalas setiap perbuatan hamba-hambanya. Yang baik dibalas baik, yang tidak baik dibalas dengan azab, dengan dosa. Kecuali hambanya yang zalim tadi sempat bertaubat kepada Allah. Dan jangan engkau mencengangkan kamu lulus 2 tangan kamu. Kamu tumpahkan darah, maka bahawa sebaginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Makna ingat wahai orang yang suka menzalimi orang lain. Ingatlah. Jangan kamu merasa tercengang. Jangan kamu merasa kagum maksudnya. Dengan kebebasan kamu. Akibat daripada perbuatan zalim kamu atas dunia ni, kamu tidak mendapat apa-apa musibah. Contohnya, saya melakukan kezaliman pada orang lain. Kemudian dalam waktu yang sama tidak ada apa-apa pun berlaku pada diri saya. Tidak ada musibah pun yang berlaku pada diri saya. Saya sihat je. Makan cukup, duit banyak, sihat, ceria, gembira, kaya. Jadi jangan kamu hairan, jangan kamu tercengang, jangan kamu berasa aman, jangan kamu berasa aman, jangan berasa aman daripada kemurkaan Allah, jangan berasa aman daripada pembalasan Allah, jangan berasa aman. Apabila kamu melakukan kezaliman, maka jangan kamu berasa aman dengan apa yang kamu dah buat. Banyak darah yang kamu dah tumpahkan. Maksudnya, banyak orang yang telah diadili ataupun dijatuhkan hukuman dengan tidak adil. Sebab apa tu? Jangan kamu tercengang. Jangan kamu tercengang bila kamu buat zalim, kamu selamat, kamu sihat, kamu boleh makan minum, kamu semakin kaya dan sebagainya. Kamu jangan hairan. Maka yakni kerana bahawasanya baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Maknanya tak ada orang yang kekal hidup. Sezalim apa pun dia, sekuat apa pun dia,
sezalim apa pun dia, pasti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dah menghikayatkan kisah-kisah orang-orang yang hebat-hebat, pemerintah-pemerintah yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Di zaman dahulu diceritakan oleh Nabi SAW. Semuanya itu mati juga. Semua itu mati juga. Bila mati pasti akan bertemu bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memerintah khususnya kenalah ingat. Kena ingat Allah tu Maha Adil. Kita selamat di dunia, tapi di hari kiamat kita takkan selamat dalam kubur, kita takkan selamat saat sakaratul maut, kita takkan selamat. Orang yang melakukan kezaliman ni orang fasik. Dia Muslim, tapi dia melakukan kezaliman. Maka namanya fasik. Orang fasik ni bila dia nak mati besok, malaikat maut tu akan datang dengan rupa yang sangat-sangat buruk, rupa yang sangat-sangat menakutkan, dengan sifatnya yang sangat-sangat ganas, yang sangat-sangat garang, nak mencabut nyawa orang yang fasik. Itu waktu sakaratul maut. Azab dalam kubur cerita lain pula. Azab dalam kubur cerita lain. Azab saat sakaratul maut, azab lain. Dalam kubur, azab lain. Di padang mahsyar nanti azab lain. Di titian sirat nanti azab lain. Di dalam neraka pula lain azabnya. Maknanya azab ni dia akan semakin bertambah. Maknanya dahsyatnya sakaratul maut tu, kata azab sakaratul maut tu nak bandingkan dengan dalam kubur, jauh lebih hebat azab dalam kubur daripada sakaratul maut lagi. Azab dalam kubur kalau nak bandingkan di padang mahsyar, lebih dahsyat lagi azab di padang mahsyar. Bukan bermaksud azab tu semakin ringan tak. Azab yang Allah janjikan tu semakin berat, semakin berat, semakin berat. Kalau saat sakaratul maut, dia dah nampak dah, Allah dah tunjukkan tempatnya dalam neraka, itulah tanda-tanda, alamat-alamat ataupun petanda celakanya hidupnya di hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Dia bukan azab semakin ringan tak, semakin bertambah-tambah. Begitulah sebaliknya orang soleh. Orang soleh, orang soleh, orang soleha, hatinya bersih, bertakwa kepada Allah, tidak melakukan kezaliman, mendirikan solat, dan sebagainya lah. Apabila mereka itu mati, Allah Ta'ala akan menunjukkan tempat kediamannya ataupun tempat kembalinya, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mendapat nikmat yang Allah janjikan. Sewaktu dia di alam barzah tu, dapat nikmat dah. Dalam alam barzah tu dapat nikmat, dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dapat keseronokan dah. Dalam alam kubur tu, alam barzah tu. Dan perjalanan yang seterusnya semakin nikmat nak bandingkan dengan nikmat yang ada dalam kubur. Nanti pula dalam syurga jauh lebih dahsyat lagi nikmatnya dengan yang sebelum-sebelum. Begitulah. Begitulah sebab tu Allah Ta'ala kurniakan kita ni akal fikiran di atas dunia ni. Buatlah sesuatu mengikut hukum hakam Allah, beramal dengan Islam zahir dan batin, supaya kita terselamat daripada termasuk dalam golongan orang yang zalim tadi tu. Bila kita melanggar syariat Allah, sudah tentu kita jatuh di dalam kezaliman. Maka orang-orang yang dizalimi sabarlah. Maka orang yang dizalimi tu sabarlah. Kerana dengan kesabaran tu pula, kesabaran di atas kezaliman orang atas diri kita ni menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila orang membuat benda zalim atas diri kita, kita sabar, kita tak membalas dengan kezaliman juga, maka menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah Allah jadikan pelbagai jenis ujian atas dunia ni, supaya hamba-hamba tadi beramal dengan sabar. Yang mana sabar ni kelebihan dia mencucikan dosa-dosa. Orang yang banyak bersabar nanti matinya tak ada dosa. Itu hikmah dia. Itu hikmah Allah bagi macam-macam ujian, kesusahan, kepayahan, masalah.
supaya kita beramal ibadat dengan amalan hati yang namanya sabar. Ibadat ni bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa, bukan sekadar tarawih, bukan sekadar qiyamul lail, haji, umrah, sedekah, zakat, tutup aurat, baca Quran. Bersabar itu juga adalah ibadat. Dunia ini tempat beribadat. Dunia ni tempat beribadat. Maka Allah Ta'ala membukakan peluang-peluang beribadat sebanyak-banyaknya supaya kita orang mukmin ni dapat mengutip, dapat mengumpul sebanyak-banyak pahala kebajikan. Pahala sembahyang lain, pahala puasa lain, pahala qiyamul lail lain, pahala baca Quran lain, pahala tutup aurat lain, pahala mengaji lain, pahala sedekah lain, pahala wakaf lain, pahala zakat lain, pahala taat pada mak ayah lain, pahala taat suami lain, pahala cari nafkah lain, pahala sabar lain. Banyaklah kebajikan. Banyaklah kebajikan. Di antara bala yang Allah turunkan ke atas diri kita ni, di antara balanya mana? Allah Ta'ala menguji kita dengan diberi pemerintah yang zalim. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dunia ni. Ada tempat-tempat, ada negeri-negeri, ada negara-negara yang Allah takdirkan dia diperintah oleh orang zalim. Maka sebagai orang yang direntah, orang mukmin, hendaklah banyak-banyak bersabar dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti ada hikmahnya yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Maka baunya baginya yang memudabi. Dan kata Abu Nur bin Yazid, bermula batu yang dimasukkan di dalam bunyan, yakni bangunan rumah pada ketiadaan halal. Ketiadaan halal ia cekerang binasanya, yakni hampir binasanya. Maknanya walaupun contoh struktur bangunan tadi tu ada batu bata yang diambil daripada harta yang tidak halal. Nak buat rumah tapi dalam banyak-banyak batu bata tadi tu ada batu bata yang dibeli dengan duit yang haram contohnya. Kita rompak duit orang, kita buat rumah. Adalah dalam 5-6 biji batu bata daripada duit yang haram contohnya. Itu pun akan ada hisapnya nanti di hari kiamat. Dan kata setengah pula, jikalau bahawasanya syurga dan ia negeri yang kekal dimasukkan satu batu ataupun sepotong kayu daripada zalim, nescaya aku takut bahawa binasanya, yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Kata setengah ulama pula, seandainya dalam syurga itu nanti dibawa masuk benda haram, satu benda haram dibawa masuk dalam syurga, aku takut, aku gerun Allah akan membinasakan syurga itu. Dengan sebab benda haram tadi, dengan sebab kezaliman tadi. Seandainya dalam syurga itu diambil batu-batu yang haram bawa masuk dalam syurga, aku risau Allah akan binasakan syurga itu. Sebab kemurkaan Allah terhadap benda haram tadi. Kemurkaan Allah terhadap benda-benda haram. Kata ulama, aku risau seandainya dalam syurga itu dibawa masuk batu-bata yang haram, aku takut Allah akan membinasakan syurga itu. Sebab Allah murka. Allah murka. Dan ceria, samalah macam kita. Dalam rezeki, cari rezeki ada juga yang haram. Dalam mencari rezeki halal ada juga duk selit-selit haram. Ada juga main judi sambil-sambil. Ada juga tikar meko sambil-sambil. Halal-halal juga, yang halal-halal tapi yang haram pun buat juga contohnya. Rezeki halal-halal tapi campur dengan menipu. Menipu tu haram lah. Scammer tu haram lah tu rezeki dia. Scammer tu haram tu. Itu semua makan duit haram. Tunggu dah nanti ada balasan. Orang yang dizolimi
Kenalah sabar, adalah hikmah tu. Adalah hikmah tu. Tidak berlaku sesuatu perkara itu melainkan Allah telah menentukan. Allah dah tentukan. Tidak sumpah segana. Sumpah segana. Macam scam tu. Taubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Saya ada scan dia. Taubat kepada Allah. Ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti selamat. Itu je jawapan dia. Kalau kita buat tak sama macam Nabi, itu masalah. Tapi kalau kita buat macam yang Nabi buat, itu garanti selamat. Semuanya ada jawapan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat pada orang yang menzalimi kita? Tengok Nabi buat macam mana. Kalau Nabi buat macam tu, kita tiru, selamatlah kita. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun dengan perkataan. Walaupun dengan perkataan. Apatah lagi dengan perbuatan. Apatah lagi dengan perbuatan, dengan perkataan pun tak ada. Itulah hebatnya, indahnya, sempurnanya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cerita bahawasanya Kisra Anushirwan, yakni Raja Parsi pada satu ketika dahulu, adalah baginya Kisra ni, Raja Kisra ni, adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia. Hebat ni. Raja ada guru juga. Raja sekarang ada guru tak tahulah. Raja dulu ada dia punya guru agama dia. Ada penasihat dia lah. Yang mana peranan penasihat tadi tu akan menasihati raja tadi tu. Kalau seandainya raja tu nak buat benda haram, nak buat benda salah, maka penasihat tadilah akan memberi nasihat kepada raja tu supaya jangan buat zalim, contoh. Tu fungsi dan peranan penasihat tadi tu. Dia akan mengingatkan raja tadi supaya jangan membuat benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak tahulah macam mana kita tak duduk dalam istana, kita tak tahu penasihat raja berfungsi ke tak berfungsi, wallahu a'lam lah. Yang namanya mufti, yang namanya qadi, ataupun mufti qadi ni untuk menghukum ataupun menjatuhkan hukum untuk orang bawah-bawah. Orang atas daripada tu tak kena. Patutnya sebenarnya ulama ni lagi tinggi daripada yang lain-lain. Dia tak ada kompromi. Ulama ni dia tak ada kompromi siapa-siapa. Raja buat salah, dia akan nasihatkan raja. Menteri buat salah, dia akan nasihatkan menteri. Rakyat biasa buat salah, dia akan memberikan nasihat kepada orang awam tadi tu. Tu dia peranan ulama. Bukan ulama ni peranan dia memberi nasihat untuk orang bawah tak. Alim ulama, mufti, qadi, dia bukan berperanan untuk memberi nasihat, tunjuk ajar ilmu untuk orang yang awam saja tak. Dia masuk semua, sampai ke raja-raja pun. Sampai ke menteri-menteri, sampai ke datuk-datuk, sampai ke datin-datin. Sampai ke jutawan-jutawan. Semuanya kena berpandukan, kena jadikan ulama sebagai panduan, ikutan. Kalau tak selamat. Jadi hukum Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala perintahkan untuk semua lapisan. Tak ada kompromi, tak ada pilih bulu. Raja ada hukum lain. Orang awam, orang rakyat biasa ada hukum lain. Orang miskin mencuri dosa, bersalah. Orang kaya mencuri tak salah. Itu bukan Islam namanya. Itu zalim. Itu hukum yang zalim. Kalau hukum Allah yang maha adil, dia tak peduli. Kalau hukum Allah yang maha adil, dia tak peduli. Raja tak raja, menteri tak menteri, datuk tak datuk, datin tak datin, orang biasa tak orang biasa, pakir miskin tak pakir miskin. Bila langgar je hukum Allah, adalah dia punya hukuman dia.
apabila diadili, apabila cukup saksinya dan sebagainya, cukup buktinya, maka yang bersalah tetaplah dijatuhkan hukuman. Tapi apabila kita tak nak menjalankan hukum Allah, itulah musibah dia kita yang dapat balik. Kita, rakyat kita ni, contohnya, masyarakat kita ni pakat-pakat tolak hukum Islam. Pakat-pakat tolak hukum Islam, tak nak hukum Islam, nak hukum yang ada sekarang ni. Maka cuba tengok sendiri, kezaliman tu berlaku atas diri kita balik, kena balik atas diri kita. Pun kita tak reti lagi maknanya didikan ataupun teguran ataupun sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tak kena saudara mara kita, kita diam. Tapi bila ada kena kepada saudara mara kita, anak beranak kita, hukum yang dijatuhkan tadi dengan hukuman yang tak sepatutnya, pandai pula kita membebel gini gitu. Pemerintah tak adil lah, pemerintah ni lah, mahkamah ginilah, mahkamah begitulah. Inilah tadi. Allah balakan ke atas diri kita ni dengan pemerintah yang zalim. Sebab apa? Kita sendiri tak percaya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Cuba kita fikir balik, cuba kita renung, betul tak? Kalau laksanakan hukum Allah yang sebenar-benar, dia tak ada pilih bulu. Takkan ada yang dizolimi. Tapi bila kita sendiri yang Islam, yang Muslim, yang sembahyang, bila sebut hukum syarak, bila sebut hukum hudud, masing-masing yang semayang ni tadi, yang semayang, yang puasa, yang haji umrah ni sendiri yang menolaknya, yang tak setuju. Lepas tu bila dijalankan hukum yang bukan Islam ni, yang tak ikut syariat sepenuhnya ni, bila berlaku kezaliman tu, jatuh hukuman tu pada saudara mara kita dengan tidak adil, pandai pula kita kata beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Itu salah kita. Salah kita. Pun besok bila ada peluang nak ubah undang-undang pun, nak pilih juga jenis undang-undang yang sama juga. Tak nak juga undang-undang yang Allah perintah. Itulah tak tahulah. Tak tahu nak macam mana dah. Berpuluh tahun dah negara ni ditadbir mengikut undang-undang yang tidak sempurna mengikut undang-undang Islam. Berpuluh tahun dah. Bukan 5 tahun, puluh tahun dah ditadbir, diperintah mengikut hukum yang tidak sepenuhnya mengikut undang-undang syariat. Kita tengok kadang-kadang yang miskin dihukum, yang dibunuh pula, yang membunuh orang bersalah pula yang dijatuhkan hukuman yang tu. Yang mempertahankan hak, yang mempertahankan harta, yang mempertahankan anak bini, dalam keadaan dia mempertahankan diri tadi tu, dia ada melakukan perbuatan maknanya mengakibatkan kecederaan ataupun kematian, maka yang dipersalahkan yang mempertahankan diri tadi. Yang pencuri, yang perompak, yang peragut selamat. Itulah dia faedah dia. Nampak tak kezaliman tu? Tapi tak kena atas batang hidung kita. Tak kena atas anak bini kita. Cuba kena atas anak bini kita. Baru kita nampak tak adilnya. Dah, memanglah selain daripada hukum Allah memang tak adil. Yang adilnya satu je, iaitu hukum Allah. Tu. Yang adilnya, kalau orang kafir yang meragui hukum Islam tu tak ada masalah. Kalau yang bukan Islam meragui hukum dalam Quran tu tak ada masalah. Memang kena pada tempatnya. Ni masalah yang meragui hukum dalam Quran tu orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran tiap-tiap hari. Dalam sembahyang baca Quran, dalam sembahyang kan baca Quran tu. Fatihah tu Quran. Hari-hari baca Quran. Tapi bila sebut hukum dalam Quran, yang baca Quran ni tadi sendiri yang takut, yang menolak, yang menidakkan, yang memperlekehkan, yang mempertikaikan, maka dapatlah kecelakaan dia, dapatlah balasannya di dunia lagi dah.
Tidak diadili di dunia lagi dah. Dizolimi di dunia lagi dah. Tu. Tapi yang dibalakan tadi bukan sekadar orang yang menolak tadi. Yang dibalakan dengan hukum yang tidak adil ni, dengan orang-orang yang nak ditegakkan hukum Allah pun terkena juga kezoliman tadi. Jadi Allah kalau turunkan bala, Allah tak pilih siapa-siapa pun. Yang taat pun kena bala, yang maksiat pun kena bala. Yang nak hukum Allah pun kena bala, yang tak nak ikut hukum Allah pun kena bala. Tu kalau Allah turunkan. Kalau Allah tu masalah dia. Kita bukan cerita pasal politik, kita orang agama, kita cerita pasal agama Islam lah. Kita Islam ni ada undang-undangnya, ada pakaian orang Islamnya, ada cara pergaulan orang Islamnya, ada pemikiran orang Islamnya. Nama Muslim. Dia bukan cerita parti dah. Tak kisah mana-mana parti, mana-mana orang yang memerintah, selagi dia Islam, dia wajiblah ikut apa yang Allah perintahkan. Tu. Dia tak pilih warna apa, kuning, biru, hijau, merah, purple, biru, biru kelabu, kelabu apa? Biru air laut, tak peduli. Siapa orang Islam yang ada kuasa, dia wajib ikut perintah Allah. Tak kisah daripada mana. Yaman ke, Saudi ke, Mesir ke, negara Islam lah. Takkan kita takkan orang pemerintah negara China pula nak ikut syariat, nak ikut syariat Islam pula. Tu pelik tu. Baik. Sebab tu kita kena pakat-pakat ngaji. Kita ni kena pakat-pakat mengaji. Kita orang Islam ni kena ngaji, fahamkan hukum hakam Allah. Baru tahu, baru nampak kehebatan, keadilan hukum Allah tu. Jadi kita sendiri rakyat-rakyat ni kena ngaji. Jadi tak pelik lah ramai yang takut dengan undang-undang Allah tu. Sebab jahil, tak tahu. Tak tahu. Dan ada pula pihak-pihak berkuasa, apabila ada tutup guru, ustaz-ustaz yang nak menceritakan tentang hukum Allah dalam Quran tu, disalah ertikan. Dia kata nak berpolitik lah. Bila dalam kelas pengajian diajarkan bab hudud, bab jenayah, takzir, kisos dan sebagainya, dia kata ni nak berpolitik lah ni. Tu. Itu masalah satu lagi. Itu masalah satu lagi. Jadi kita rakyat-rakyat ni, ramai-ramai ni kena pakat-pakat, kena pakat-pakat mengaji. Mengaji biar kita sendiri faham. Hukum hudud tu apa hukum jenayah tu macam mana dalam Islam suruh macam mana macam mana belajarlah. Nanti kita tahulah, nanti kita fahamlah. Barulah kita tidak dimomok-momokkan, barulah kita tidak diperbodoh-bodohkan oleh orang yang munafik. Barulah kita tidak diperbodoh-bodohkan oleh orang yang munafik. Orang munafik ni apa orang munafik? Orang yang zahirnya nampak macam orang Islam, hakikat hatinya tidak setuju dengan semua yang ada dalam Islam tadi tu. Itu munafik. Kafir munafik. Zahirnya semayang, puasa, zakat, haji, umrah, pakai kopiah, pakai telekung, pakai tudung. Waktu haji pergi haji, waktu umrah pergi umrah. Padahal hati dia tak terima semua yang ada dalam Quran tu. Hati dia tak terima semua dalam Quran tu. Ada part-part yang tertentu saja yang dia terima, yang dia benarkan, yang dia setuju. Bila ada part-part yang tak kena dengan keinginan hawa nafsu dia, maka dia akan tolak, dia akan persendakan, dia akan perlekehkan, dia akan rendahkan. Itu tanda-tanda orang kafir munafik. Jadi janganlah ada di antara kalian, janganlah ada di antara kita yang masuk dalam kumpulan kafir-kafir munafik ni. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dan anak bini kita dan keturunan kita, ahli keluarga kita daripada tergolong dalam golongan orang-orang kafir munafik tadi, iaitu orang yang zahirnya nampak mentaati perintah Allah,
padahal hatinya tidak percaya, tidak menerima, tidak bersetuju dengan segala hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Tu kita dah bagi dah definisi kita dah bagi definisi kafir munafik. Jadi kafir munafik ni bukan orang Arab kafir munafik bukan orang Arab. Kafir munafik ni dia ada di zaman Nabi SAW sampailah ke hari kiamat besok. Sebab itulah kita pakak-pakak mengaji. Bila pakak-pakak mengaji, fahamkan agama betul-betul, nanti insya-Allah ada perubahan mudah-mudahan. Pun masalah juga kalau Allah Ta'ala nak takdirkan negara kita ni nak ditegakkan dengan hukum Islam, tapi yang kat bawah-bawah ni pula tak tahu, pun masalah juga nanti. Sebelum nak menegakkan tu kena bagi pendidikan juga, kefahaman. Kena bagi kefahaman. Jadi kita ni sebab tu menuntut ilmu ni wajib atas semua supaya faham. Bila faham baru mudah nak terima. Bila tak faham nanti kan macam-macam sangkaan jahat terhadap hukum hakam Allah. Kena pakak-pakak kita ngaji. Buangkan maknanya sangkaan-sangkaan yang bukan-bukan. Kita mengaji kerana Allah, kita mengaji kerana nak tahu halal haram, kita mengaji nak tahu apa benda yang ada dalam Quran tu, apa benda yang ada dalam hadis tu. Mengajilah betul-betul, jangan celup-celup. Ni kita dengar hukum tu zalim, kita pun kata zalim. Padahal kita pun tak tahu ujung pangkal. Kita pun tak tahu ujung pangkal. Bila kata zalim, hukum tu zalim, kita pun kata zalim lah. Lah. Padahal kita tak tahu cerita sebenar. Jadi ngajilah supaya kita tidak ditipu. Pakak-pakak ngaji, pakak-pakak ngaji kita. Mudah-mudahan bila faham, ramai orang faham dengan Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala hantarkan pemerintah yang adil mentadbir negara-negara dalam dunia ni dengan pemerintahan yang mengikut hukum hakam Allah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saudi tak Saudi. Boleh bekerjasama dengan orang Yahudi dan sebagainya. Tu tak tu zalim lah tu. Tu zalim lah tu. Baik, kemudian jadi Raja Parsi tadi adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia hingga masyhurlah ia Raja Kisra tadi pada ilmunya. Maknanya Raja Kisra ni bukan sekadar raja pemerintah, tapi dia masyhur dengan ilmu adab yang ada pada diri dia tu. Pertamanya masyhur sebab dia raja lah. Yang kedua masyhur sebab dia ni ada guru yang mengajar adab. Kita punya sekarang punya pemerintah ada tak guru yang mengajar adab? Ada tak? Ada tak guru-guru yang mengajar adab kepada raja-raja ataupun menteri-menteri? Dia kena ngaji dia kena ngaji ilmu adab. Maknanya kalau dia buat zalim pada rakyat, itu namanya tidak beradab. Adabnya melakukan keadilan terhadap orang yang di bawah rintahan dia. Adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia hingga masyhurlah ia Raja Kisra pada ilmunya. Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada satu hari. Dengar cerita ni Satu hari Raja Kisra ni dia kena rotan dengan guru dia yang mengajar adab tadi. Raja kena rotan dengan ulama. Sekarang kalau rotan dalam penjara lah jawabnya. Belum rotan, cakap pun kan dalam penjara. Ni nak cerita raja yang adil. Ini nak cerita raja yang bertakwa. Ini nak cerita raja yang minat dengan agama. Raja Kisra ni. Raja Parsi ni, dia minat dengan agama. Dia Muslim. Sebab tu dia ada guru mengaji agama. Walaupun dia raja, dia mengaji. Kita rakyat tak nak ngaji pula dah. Raja pun mengaji. Raja pun mengaji. Raja pun belajar adab. Kita rakyat lebih-lebih lagi lah nak kena belajar bab adab ni. Jadi satu hari Raja Kisra ni dirotan oleh guru dia. Masya Allah. Bukan sebarang raja tu. Maknanya
Raja ni dalam bab ibadat, dalam bab ilmu, dia letakkan diri dia di serendah-rendah tempat. Walaupun dia raja. Walaupun dia raja, tapi dalam bab ilmu, dalam bab agama, dia meletakkan dirinya sama macam orang lain. Ni baru betul. Ini ada orang kaya-kaya, bila sebut bab belajar agama, tak nak campur dengan orang kampung masjid. Dengan orang masjid, tak nak duduk ngaji sekali. Orang kat surau tak nak datang sekali. Alasannya apa? Aku orang kaya, aku orang hebat, aku YB, aku Datuk, aku Datin, aku Tan Sri. Aku kalau nak ngaji kena dengan label-label aku je. Sebab itulah tak dapat ilmu yang sebenar. Sebab dalam hati ada sombong, takabur. Merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Betul lah tu kata Imam Ghazali. Orang yang dalam hatinya ada sombong, dia tak akan dapat benda yang sebenar-benarnya. Allah akan haramkan, Allah akan tegah dia, orang takabur ni, daripada mendapat benda yang sebenar. Nak tahu benda sebenar, kena duduk mengaji. Tapi bila kita rasa kita sombong, mentang-mentang kita kaya, jutawan, ada pangkat, ada pingat, kita tak nak duduk sekali bersimpuh dalam majlis ilmu. Alasannya, orang ramai mengaji ni, orang awam, orang biasa je. Orang kampung, peladang, pesawah, penoreh. Kita orang gaji 50-60 ribu, 70-80 ribu. Mana boleh nak duduk dengan orang-orang macam ni? Sebab itulah Allah haramkan diri kita daripada mendapat ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sombong. Walaupun kita orang jutawan sekalipun, Allah tak pandang jutawan kita, Allah tak pandang pingat-pingat yang diberi oleh makhluk kepada kita tadi tu. Yang Allah nak pandang mana? Hati kita takut ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tawaduk ke sombong? Hati kita merasa lebih daripada orang ke ataupun tawaduk, merendahkan diri? Itu yang Allah nak pandang. Allah tak pandang pingat kita. Allah tak pandang pangkat kita. Allah tak pandang jawatan kita. Allah tak pandang anugerah-anugerah yang kita dapat. Sebab tu kena buang. Kalau nak ilmu, kena buang ego kita, kena buang. Walaupun contohnya dia tu keturunan raja, dia kena buang tu perasaan yang dia tu keturunan raja, supaya dia boleh beribadat sama seperti orang lain beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru jadi orang baik. Barulah dia akan jadi orang baik. Ni pun kita pun semua ni samalah ni, kita kawan-kawan ni. Kita kawan-kawan ni, walaupun kita Allah Ta'ala bagi rezeki lebih daripada orang, kaya lebih daripada orang lain, bisnes kita hebat daripada orang lain, pangkat kita, gaji kita 7-8 angka contohnya. Dalam bab ibadat Allah tak pandang. Jangan ingat Allah pandang tu angka-angka tu. Allah tak pandang. Allah nak pandang hati kita mulia ke hati kita kotor. Tak peduli. Sebab tu seseorang itu dia mulia sisi Allah sebab ilmu dan amal dia. Bukan sebab kekayaan dia. Orang kaya, orang jutawan, bilioner, dia mulia di sisi Allah sebab ilmu dan amalnya, bukan sebab harta kekayaan dia. Dia raja. Dia seorang raja, dia mulia di sisi Allah bukan sebab raja dia, sebab ilmu dan amalnya. Dia Datuk Datin, mulia di sisi Allah bukan sebab pangkat Datuk Datin, sebab ilmu dan amalnya. Dia Perdana Menteri, mulia di sisi Allah bukan dengan sebab jawatan Perdana Menteri dia mulia tak, sebab ilmu dan amalnya. Dia orang kampung, orang fakir miskin, dia orang sederhana. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kadang-kadang kais tak makan. Macam ayam. Kais tapi tak ada pun jumpa makanan. Dia mulia sisi Allah bukan dengan sebab dia tu fakir miskin, bukan sebab dia tu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak. Dia mulia sisi Allah sebab ilmu dan amalnya. Yang mengaji pun begitu, dia mulia di sisi Allah bukan sebab mengaji dia tu, sebab ilmu dan amalnya. Yang mengajar pun begitulah, dia tak mulia sisi Allah kalau semata-mata nama mengajar. Dia mulia sebab ilmu dan amalannya itu. Begitu. Baik.
Ni raja sebab apa raja ni tadi kena rotan ni? Raja kena rotan, bayangkan. Betapa tawaduknya, merendah dirinya raja dengan guru dia tadi. Adalah baginya guru, Raja Kisra tadi mengajar ilmu adab akan dia hingga masyhurlah ia pada ilmunya. Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada satu hari dengan ketiadaan dosa. Dengan ketiadaan dosa, yakni dengan tiada kesalahan. Ni kawan-kawan dengar cerita ni. Jarang dengar cerita raja kena rotan ni. Main-main pakak-pakak dengar, pakak-pakak ngaji. Free je ni, percuma-percuma je ngaji. Raja ni kena rotan dengan guru dia. Padahal dia tak ada buat silap apa pun. Tiba-tiba tiba-tiba sap tengah belakang. Tengah-tengah jalan sap tiba-tiba kena sebat tengah belakang raja tadi. Tak ada salah. Tak ada silap apa. Tiba-tiba tok guru dia tadi rotan tengah belakang dia. Rotan tengah belakang dia. Maka menaruh marah ia pada hatinya. Waktu tu timbul kemarahan dalam hati dia terhadap guru yang mengajar dia adab tadi tu. Marahlah. Sebab apa rotan? Bukan buat silap. Tiba-tiba je melekat rotan kat tengah belakang. Jadi maka tatkala naik ia kerajaan baginya, satu masa bila dia menggantikan takhta ayahanda dia, dia naik jadi raja pula. Sebelum tu dia anak raja lagi. Apa yang anak raja pun mana boleh buat main-main. Jadi bila satu masa dia naik jadi raja, maka berkata ia bagi gurunya. Daripada sebelum jadi sebelum jadi raja apa? Tengku mahkota. Tengku mahkota lah kononnya lah. Gitulah, kita bukan tahu. Putera raja lah. Putera raja ke tengku mahkota ke. Sebelum tu dia mengaji lah. Sampai dia jadi raja pun dia mengaji lagi. Hebat. Jadi bila dia jadi raja, dia tanya guru dia. Dia tanya guru yang sebab dia, apa yang menanggungkan dikau atas memukul akan daku pada hari begian dan begian dengan zolim je. Kenapa satu masa dulu wahai tok guru kau rotan aku, padahal aku tak ada buat silap. Kenapa kau rotan aku? Dia dah jadi raja, dia berani nak tanya. Dia pun tanya tok guru dia, kenapa satu masa dulu sebelum aku jadi raja dulu, waktu aku mengaji dulu kau rotan aku dengan tak ada salah. Kenapa tu guru? Maka kata gurunya, tatkala ada engkau, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. Aku harap bagimu kerajaan. Makna kata guru tadi, aku ni tengok kau ni minat dengan ilmu agama. Aku tengok kau ni minat dengan agama, minat dengan amal soleh. Maka aku harap satu hari kau akan jadi pemerintah. Kata guru dia tadi tu. Bila guru dia tadi tengok dia ni daripada kecil minat dengan agama, minat dengan amal soleh, maka timbullah hasrat di dalam hati gurunya tadi. Mudah-mudahan maksudnya satu masa nanti kau akan jadi raja. Sebab kau ni orang yang minat dengan agama, jadi aku harap satu masa nanti kau akan jadi pemerintah. Daripada bapa engkau, makna kemudian daripada bapa engkau, makna menggantikan bapa engkau. Maka aku kasih, aku sayang pada engkau, aku kasih kepada engkau, maka aku rasakan dikau pada zalim. Maka aku rasakan kau pada zalim. Yakni pada waktu tu, sebelum kau jadi raja tu, aku bagi kau rasa bagaimana rasanya kalau kau dizalimi. Maksudnya tadi kau tak ada buat silap. Tiba-tiba kau ni aku rotan. Maknanya kau ni dizalimi. Macam mana rasa kau dizalimi? Faham tak cerita tu? Jadi tok guru dia ni bijak. Tok guru dia bijak. Tok guru dia bijak. Maknanya sebelum kau jadi raja nanti, aku nak ajar kau supaya kau rasa macam mana kalau kau dizalimi. Sebab tu aku rotan. Dalam keadaan kau tak ada buat silap, aku rotan. Supaya kau rasa macam mana peritnya, macam mana pedihnya, macam mana perasaan orang yang dizalimi. Aku rasakan dikau pada zalim, supaya jangan engkau zalim akan seseorang.
Dulu sebelum kau jadi raja tu, aku gotan kau dengan tak bersalah tu, supaya kau rasa macam mana pedihnya, peritnya kalau kau dizolimi. Sebab aku ni ada harapan memandang kau ni rajin buat ibadat, rajin menuntut ilmu. Aku harap kau nanti jadi raja menggantikan ayahanda kau. Mudah-mudahan waktu tu besok kau jangan membuat zolim pada orang lain. Sebab apa? Sebab itulah aku dah bagi rasa sebelum kau jadi raja, kau dah rasa macam mana dizolimi. Harap-harapnya bila kau jadi pemerintah nanti, jangan menzolimi orang lain. Maka berkata, ya anu Syazwan, zah, yakni elok, elok dan elok. Maknanya, maknanya raja tadi tu, dia setujulah dengan jawapan yang diberi oleh guru dia tadi. Bukan Zah mengaji ni, bukan. Maka setengah raja habis. Itu cerita dia itu cerita. Sebab akak kita ada nama Zah ni, dia perasan bila kita sebut Zah tu. Jadi bila sebut Zah tadi, dia pandang, kita bukan panggil dia. Kita baca kitab. Baik dia tak menjawab. Cik baik dia tak jawab. Ya, saya. Maka setengah raja yang dahulu disurat pada hamparannya akan syair ini. Pada Pemaidani ni. Setengah daripada raja dulu, dia ada menuliskan syair ni atas Pemaidani dia. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami tanamu 'ainaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Jadi dia tulis dekat hamparan dia, dekat Pemaidani dia, syair ni, supaya tiap kali dia lalu situ dia baca. Setiap kali supaya dia lalu dekat situ, ruangan tu, dia akan ternampak tulisan ni dan dibacakan supaya mengingatkan dia. Apa maksud syair tadi? Jangan kamu zalimkan orang apabila ada kamu kuasa. Bila kamu tu ada kuasa, jangan kamu menzalimi orang. Walaupun kamu ada kekuasaan, jangan menzalimi orang yang di bawah kekuasaan kamu. Maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Sebab kezaliman ni yang kita buat ni, tak kisahlah pemerintah ke bukan pemerintah ke, bila kita buat zalim kepada orang lain, pasti kita akan menyesal. Lambat cepat je. Tak menyesal kat dunia, menyesal selepas mati besok. Tak menyesal dunia, menyesal akhirat. Pasti dua tu. Bila kita buat zalim pada orang lain, kalau tak menyesal kat dunia, menyesal kat akhirat. Menyesal kat akhirat sebab apa? Sebab dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesallah. Menyesal dulu aku zalim si anu. Sekarang aku dah diazab oleh Allah, menyesal. Kalau aku tahu beginilah azabnya, tak adalah aku buat zalim. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbuatan zalim ni pasti akan ada penyesalan. Kalau tak cepat, lambat. Kan kalau macam cerita drama-drama tu, dibuat jahat dengan mak ayah dia, bila mak ayah dia mati, menyesal dia. Tu menyesal hidup. Tu waktu dia hidup dia menyesal, yang mati mak bapak dia. Menyesal tak buat baik dengan mak bapak waktu mak bapak dia hidup dulu. Waktu mak bapak dia hidup dulu, dia sumpah seganahnya, dia sepak terajangnya. Bila mak bapak dia dah meninggal, menyesal tak sempat nak buat baik. Tu timbul penyesalan tu sebelum dia mati. Besok lepas mati menyesal pula dengan sebab azab Allah tu terhadap dosa dia derhaka pada ibu bapa tu. Menyesal lagi. Yang suami menyesal nanti di hari kiamat sebab tak jalankan tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan. Yang isteri pun menyesal nanti di hari kiamat kerana tak menjadi isteri seperti yang disuruh oleh Allah. Semua menyesal. Nama pun hari penyesalan, hari kiamat. Hari penyesalan. Semua yang balik akhirat besok menyesal. Ada yang menyesal sebab dosa banyak, ada yang menyesal sebab pahalanya sikit, dosanya banyak,
Ada yang menyesal sebab kekal dalam neraka selama-lama. Tu hari penyesalan. Hari kiamat ni hari penyesalan. Tidur dua mata engkau dan yang kena zalim jaga ia. Bila kau buat zalim pada orang, lelaplah mata engkau. Selesalah kau tidur, kau dah buat zalim. Selesalah, nyenyaklah kau tidur. Tapi orang yang kena zalim tak boleh nak tidur. Orang yang kena zalim tak boleh nak tidur. Yang tukang zalim nyenyak tidur. Yang tukang zalim nyenyak tidur. Yang kena zalim tak boleh nak tidur. Kita tengoklah saudara mara kita tu di Palestin tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebaik-baik perancang. Adalah hikmah. Walaupun nampak azab di dunia, tapi mereka tu yang dah pergi tu semuanya sedang mengecapi kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala, yang syahid-syahid. Walaupun pada zahirnya nampak Allah menyayat hati, kasihan kan. Tapi hakikatnya kita yakin dengan apa yang Nabi SAW khabarkan. Orang-orang yang mati dalam peperangan tu, orang yang mati fi sabilillah, orang yang mati syahid, dia punya roh-rohnya semua Allah simpankan di dalam di dalam tembolok burung yang hijau di dalam syurga. Apa sahaja yang burung-burung tu nikmati dalam syurga tu, mereka di dunia ni, di alam roh ni, dapat merasai kenikmatan, kelazatan nikmat syurga tadi tu. Tu semua roh-roh orang yang mati syahid. Walaupun memang kita kata kesian, memanglah. Tapi satu sudutnya beruntung mereka itu, kerana Allah tempatkan mereka itu di tempat yang sangat-sangat istimewa. Baik. Jadi orang yang buat zalim, seronoklah tidur, seronoklah makan, seronoklah berhibur, seronoklah bermewah-mewah, seronoklah enjoy, seronoklah joli. Tapi orang yang kena zalim, nak tidur pun tak lena, nak makan pun susah, nak beli minyak paket pun susah. Minyak paket susah nak dapat. Satu kedai satu saja boleh beli. Sebab tu kalau nak pergi bawa 5-6 orang. Kalau anak ada 5 orang, bawa 5 orang pergi kedai yang sama tapi masuk berasingan. Boleh dapat 5 paket. Mak masuk dulu. Lepas tu kadang selang 1 minit, 2 minit anak masuk pula. Selang 3 minit bapak masuk pula. Dapat 5 paket, 10 paket. Dah, nak beli minyak pun macam beli dadah dah. Seronoklah yang meletakkan hukum macam tu, seronoklah dia. Kita ni tak apa. Nanti pasti akan ada penyesalannya, tak dunia akhirat. Kita kena sabar je dah. Habis-habis lagi kita bila belajar agama, lagilah Allah uji macam-macam. Nak tengok beramal ke tak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kemudian apa? Tidur dua mata engkau dan yang kena zalim jaga ia, meminta doa atas engkau. Jaga. Apa maksud doa atas engkau tu? Bila doa atas engkau tu maknanya doa mudarat atas engkau. Tu doa yang doa minta mudarat tu. Tu doa atas engkau maknanya doa mudarat. Jaga. Seronoklah makan minum, seronoklah enjoy. Dia tak tahu macam mana sesak susah orang kampung. Macam mana sesak susah orang tua-tua. Macam mana sesak susah orang sederhana, orang fakir miskin. Orang kaya tak rasa. Orang kaya tak rasa. Tunggu. Walaupun kau lelap tidur, tapi ni orang-orang zalim ni tak lelap tidur. Sebab apa? Mereka sentiasa berdoa supaya Allah memberi balasan ke atas kezaliman orang yang menzalimi. Jaga baik-baik. Bahaya tu.
Doa orang zalim ni, walaupun orang kafir, Allah akan tunaikan. Orang kafir ni, dia kalau buat baik, Allah balas atas dunia, kebaikan. Cuma dia tak dapat pahala je. Orang bukan Islam, bila dia buat baik, Allah balas kebaikan di atas dunia. Cuma yang dia tak dapat pahala, cuma yang dia tak dapat syurga. Tapi kebaikan yang dia buat tu Allah akan balas atas dunia. Kalau contoh orang kafir, dia suka bersedekah lah, contoh kita kata sedekah lah, suka tolong, Allah akan limpahkan rezeki dia lagi. Itu maha adilnya Allah. Cuma dia tak dapat pahala dan di hari kiamat besok dia tak akan dapat syurga. Tapi dunia Allah balas kebaikan, walaupun orang bukan Islam, bila dia buat baik dia akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi dia makna kebaikan dalam bentuk nikmat dunia. Dalam bentuk nikmat dunia. Kawan dia makin ramai, kawan dia makin seronok dengan dia. Contohlah, kawan-kawan makin rapat dengan dia, bisnes dia makin maju. Itu nikmat bangsa dunia. Tapi yang bangsa akhirat dia tak dapat. Kerana balasan yang bangsa akhirat ni, balasan baik yang bangsa akhirat ni hanya untuk mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ainullah tiada tidur. Sedangkan Allah Ta'ala tu tak tidur. Allah Ta'ala sentiasa mendengar doa-doa orang yang dizalimi. Allah Ta'ala sentiasa mendengar doa-doa orang yang dizalimi. Walaupun orang-orang zalim tadi selamat di mahkamah dunia, dia takkan selamat dan takkan lepas di dalam mahkamah Allah nanti di padang mahsyar. Sebab tu orang mukmin bersabarlah. Kita orang mukmin, mana-mana yang telah dijatuhkan hukuman-hukuman yang zalim, bersabarlah. Kerana belum ada sudah lagi. Belum sampai kesudahan lagi. Kerana ada mahkamah lagi satu. Semua orang akan pergi situ, iaitu dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok. Jadi kita orang Islam yang dizalimi oleh orang-orang yang tertentu, oleh orang-orang zalim, sabarlah, akan ada pembalasan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang zalim. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Dia mati juga, dia akan masuk dalam tanah juga. Akhirnya orang-orang zalim ni dia akan masuk dalam tanah juga. Dia tak boleh lari mana. Dia ada jet ke, dia ada roket ke, dia ada apa ke, tetap dia akan masuk dalam tanah juga akhirnya. Jadi kita tak payah risaulah. Kita sabar banyak-banyak supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kesabaran kita tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah siren pun dah berbunyi. Ngok-ngek, 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 ngok-ngek. Petanda perut dah lapar. Jadi apa hidangannya malam ni? Apa hidangan? Kan kita Kentang goreng. kentang goreng saja. Alamak. Alhamdulillah. Jadilah kentang goreng pun. Bismillah. Jadi kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan kemuliaan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan keberkahan, keikhlasan kalian semua yang sudi menghadirkan diri, tak lupa kawan-kawan yang mengaji secara online, ruangkan masa waktu belajar sama-sama mendengar kerana Allah, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan para malaikat yang berkumpul, yang berhimpun di dalam majlis ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan sekalian dosa-dosa kita yang hadir. Dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, anak-anak buah kita, cucu cicit ciak kita, jiran-jiran kita yang muslim, kawan-kawan kita sekaliannya yang baru yang lama, sekaliannya lah, tidak terkecuali, tak terkecuali seorang pun. Kita bermohon moga-moga dengan kemuliaan keberkatan majlis ilmu, dengan kemuliaan keberkatan, dengan kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekalian dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang dah pergi, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan almarhum almarhumah, ibu bapa kita, ahli keluarga kita yang dah pergi, kawan-kawan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka, alam-alam barzah mereka itu raudhatun min riyadil jinan,
taman-taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pula nanti yang akan turut serta mereka direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sentiasa sabar dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa sahaja ujian-ujian yang Allah Ta'ala telah tentukan dengan iradatnya untuk diri kita masing-masing, yang mana semuanya itu adalah hikmah yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkan segala ilmu yang dah diberi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur yang berkah kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita rezeki yang halal lagi luas, lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik untuk kita membuat dan melakukan pelbagai jenis amal soleh sewaktu kita hidup atas dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat membawa bekalan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kalian semua, yang hadir, yang tak hadir, yang suka, yang seronok dengan majlis ilmu, yang tak seronok dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita semua anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang terselamat daripada terikut fahaman-fahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa doa khusus untuk saudara mara kita di Palestin dan di mana-mana negara yang dizalimi oleh orang kafir harbi, di mana sahaja tempat, di mana sahaja waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi bantuan, pertolongan, memberi perlindungan, memberi kemenangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya, menggagalkan segagal-gagalnya musuh-musuh Islam. Orang-orang munafik, orang-orang kafir harbi, mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebinasa-binasanya. Dan yang telah pergi di dalam peperangan tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima mereka sebagai syuhada yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sajalah. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi tanda tempat berhenti tanda tempat berhenti kitab saya ni tadi 149. Kitab saya 149. Satu lagi kitab tebal saya 479. Tolong tanda sikit. Tolong tanda sikit 479. Wallahu a'lam. Sila ke balai Rom Sri. Polis tadi. Untuk menyantap santapan jasmani pula. Ini nak jumpa raja. Terima kasih Encik Hamsani. Siapa lagi ni yang hadir ni? Terima kasih. Siapa ni yang hadir ni? Terima kasih banyak-banyak. Sila-sila turun ke balai makan. Apa jamuan ni? Sama-sama. Girl August. Bye. Siapa lagi ni? Kawan-kawan kita ni. Masya Allah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza. Allah Ta'ala saja yang membalas kebaikan kalian. Meju Ayu. Siapa lagi? Nas. Bye. Girl August. Encik Hamsani, Wa Yunus. Siapa lagi? Sahabat-sahabat kita. Nur Faizah, Khadijah, Zu, Maria Ahmad, Nas. Siapa lagi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zi Marisa, Encik Hamsani, Wa Yunus. Siapa lagi kawan-kawan kita, Masya Allah, tabarakallah. Ni semua pecinta majlis ilmu. Barakallahu fikum. Omar dan Hana. Umar Hana pun ada ngaji. Masya Allah. Umar Hana Popiah. Niaga mudah-mudahan diberi keberkahan dalam perniagaan. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Majidah, Khalijah, Melur Salju, Mas Ni Yaakob.
Siapa lagi pilin? Abang pilin kita ada abang pilin. Siapa lagi? Masih abang pilin. Dah makan belum? Ni kalian dah makan belum? Cinta Sufi. Siapa lagi ni? Ibu Siti. Siapa lagi? Bangkit Fisabilillah. Masya Allah. Nisha. Nak landing dah? Makan dulu. Baru sedap landing. Pilih. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kawan-kawan kita ni Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita dalam syurga semuanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah temukan kita dalam syurga nanti insya Allah semuanya. Masuk anak bini kita semuanya. Semuanya mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam syurga semuanya insya Allah. Walaupun kat sini kita tak dapat nak bertemu secara face to face, mudah-mudahan Allah temukan kita nanti di suatu tempat yang kekal abadi dengan kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan. Sama-sama. Mas Nia Akub, siapa lagi? Syadi, siapa lagi? Susuraya, siapa lagi? Safwan. Apa lagi ni? Kawan-kawan kita ni. Mu'alimah, Masya Allah. Bekuk Cobong. Azra Lady Rich Zu. Hamba Allah Nuhaida. Susraya Mejo Ayu. Siapa lagi ni? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih hadir. Allah saja yang membalas kebaikan kalian semua sahabat. Apa yang saya tekan, sorry. Asri tolong bawa. Baik. Tolong bawa ni. Tadi saya naik situ Angah. Angah tolong bawa beg minyak wangi ni. Sorry. Mohon dodi baik. Wan Zam. Teruk lain malam ni kena tengok ulangan. Baik, nanti tengok dalam ulangan dalam grup ada. Siapa nak join grup kita boleh DM Boleh DM, nanti kita masukkan dalam grup. Yang kelebihan dulu dalam grup ni, kalau kalian tak dapat nak ikut kelas, nanti boleh tengok siaran ulangan. Siaran ulangan ada kawan kita yang tolong rakam. Siapa nak join kelas, nak sama-sama duduk dalam grup, boleh DM lah. Tak kena bayar apa pun, free je. Kita seronok-seronok nak belajar insya-Allah. Tak peduli siapa pun, tak kira, tak pilih bulu siapa pun. Mari kita pakat ngaji lah. Muzakarah, apa yang Allah Ta'ala bagi kefahaman, bolehlah saya kongsikan. Yang tak tahu saya kata saya tak tahu. Yang tak pandai saya tak pandai lah. Amin. Terima kasih ya Karim. Kelas ni buat setiap minggu kat rumah mak saya. Setiap 2 minggu sekali adik-beradik baliklah rumah mak ni. Adik-beradik IPA 2 balik rumah mak ni buat kuliah fardu ain keluarga. Macam malam ni belajar bab kitab solat, tapi bab solat dah habis dah, ni dah penghujung kitab. Kamilah Asma, terima kasih. Cikgu Jah, terima kasih Cikgu Jah. Siapa nak duduk dalam grup Rumah Hijau supaya boleh tahu kelas bila, jadual bila, kitab apa, percuma je, tak ada bayar apa-apa pun. Kita memang tujuan kita nak meramaikan lagi jemaah, kawan-kawan kita nak sama-sama belajar fardu ain. Tak ada bayaran apa pun, free aja. Saya setiap hari paling kurang ada 3 kelas hari. Makna kalau paling banyak pun 4 kelas lah, 2 siang 2 malam, lepas maghrib dengan lepas isyak ada kelas. Jadi kalian kalau nak ikut kitab tauhid, kitab tasawuf, yang fardu ain dia saya tak ada baca kitab tinggi-tinggi, saya tak pandai. Baca kitab asas-asas je fardu ain. Macam tauhid, macam ni tadi kan, kitab fiqh pun ada bab-bab tertentu lah. Boleh join lah, free je, tak ada kena bayar apa pun. Jangan risau, jangan bimbang, tak ada bayaran. Area mana? InsyaAllah Susuraya. Bosan rumah ni, rumah mak. rumah ni dulu arwah ayah yang buat.
Marcella, boleh saya tanya? Saya ustaz kat mana? Saya kat area Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah Melaka. Kalau ada yang duduk area Bandar Melaka, saya ada kelas dekat rumah ngaji Melaka Bukit Beruang setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu saya ada kuliah kat situ. Tapi dah cuti dah, dia orang dah ambil cuti dah. Nanti lepas raya jumpa balik. InsyaAllah pilih. Ni rumah mak dah ni. Ni rumah mak dah ni. Ni rumah mak. Ni rumah dulu ayah tukang rumah. Ayah saya dulu tukang rumah. Rumah ni ayah lah yang buat. Alhamdulillah. Dapat anak-anak 11 orang duduk. Adik-beradik saya 11 orang. Saya bongsu laki-laki. Kalau nak ikut semua 14 orang. Kalau semuanya ada 14, saya nombor 10. Bongsu laki-laki. Anak buah ada dekat 40 orang lah. Masya Allah. Tapi malam ni ada yang tak dapat balik. Malam ni. Tapi tak ramai macam biasalah. Ni suasana rumah mak. Apa menu malam ni? Susu raya. Nanti jap nak pergi tengok. Apa menu tu rumah kakak saya. Nombor 3. Tu rumah abang saya. Nombor sulung. Abang saya yang sulung. Ni rumah jiran lah. Jom kita tengok menu apa menu. Kita tengok apa menu malam ni. Masya Allah, tabarakallah, apa menu malam ni. Jom kita tengok apa menu. Ada kawan-kawan tanya menu apa malam ni. Bihun goreng roti john je malam ni ni bihun goreng. Bihun goreng roti john. Air ni roti johan. Roti johan. Ni rumah lama, rumah mak. Oi. Masya Allah. Mai lah makan. Mai makan. Dia orang ni ajak makan tak nak makan Dia ni ajak makan tak nak makan. Pilin, Masya Allah, murah rezeki. Kicap ada kicap. Kicap ada tak? Kicap jalin. Kalau tak ada tak jadi pergi. Camping. Masya Allah. Ayo mai lah makan. Dia orang ni ajak makan tak nak, ajak ngaji mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kicap mudin. Tolong suap ambil sini. Awak tadi dah dapat boron dah le. Duduk diam anjang hatta dah dapat boron, duduk diam. Adam Dini Legasi. Aduh. Kicap mudim Mana dayang-dayang ni? Anak lipan. Mela makan. Bismillah. Dia orang tak nak makan, saya makan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya cakap saya nak makan seorang baru dia orang keluar. Dia orang takut. Pasal dah dengar ni doa. Dah ada yang macam dia orang takut. Dia orang takut roti johan ni habis. Bang Ta. Kecil apa kecil? Kak Lang tak ada. Kak Lang pergi mana? Kak Lang pergi Kelang Ulu Langat. Dia orang ada program kat Perkit kot dia orang ada program kat Perkit. Dia ada agenda
Jumpa Ustaz Nasrulli. Jumpa Ustaz Mas Rizi. NGO. PPIM. PPIM pula dah. Ya, nak awal raja. PPIM bukan hospital. Oh, tu PPUM. Oi, lawa baju raya. Ini belum raya bang. Ini belum raya lagi bang. Ini baju Syaban. Baju Syawal lain. Saya tak ada beli bang. Orang bagi saya belasah je lah pakai. Nak duduk? Saya bertahun tak beli. Orang bagi saya pakai dah. Abang bagi saya pakai. Abang bagi saya baju mancing saya pakai. Mana kicap Tok Mudim tadi? Tok Mudim. Mana kita? Lepas. Tok Mudim. Kicap Tok Mudim. Kicap Tok Mudim mana? Kicap Tok Mudim. Mesti datang sekolah. Kicap Tok Mudim. Sekolah punya. Bismillah. Bismillah. Mana kata ada wadah mana? Wadah bah. Sedang goreng. Oh, sedang goreng. Saya bagi gambar tadi kan. Yelah, gambar tadi besar lah tu ikan. Batam, pergi mancing. Nah, isirap air panas. Air panas lah. Badi bah. Oh, ini badi bah special ni. Ni akak sulung saya buat. Kak Arashimah saya buat ni. Masya Allah. Ni dibuat dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Badi bah. Sayang tu. Watam gigi. Badi bah. Ni badi bah. Badi bah. Badi bah. Dia goreng ni. Nak order boleh order. Badi bah. Nak order boleh order. Badi bah. Apa nak order boleh order. Kak Sima buat. Raya. Best deal item. Terima kasih bang. Kau makan mai? Baru lepas kelas sembang-sembangnya. Silakan kawan kalau siapa yang nak in live siapa yang nak keluar boleh tak ada masalah. Saja-saja sembang-sembang je. Kenal-kenal. Sembang-sembang erat ukhuwah. Kipeh buka, kipeh. Kipeh. Dia kalau apa? Mata sini api dalam tu apa Sui dalam. Di dalam tu. Sui satu lagi. Dia banyak nyambung dia. Mata sini api dalam apa? Badi ba siapa tak nak rugi Allah. Salli ala Muhammad. Kan dah jatuh pasu bunga daripada Egypt. Lapar lah. Pasu bunga daripada Egypt dah jatuh. Baik, tak pecah dah. Abang makan kawan-kawan semua jemput makan. Lia Garage. Ahlan wa sahlan. Salam hadir sembang-sembang je ni baru lepas kelas. Pada Ain sembang-sembang dengan kawan-kawan ni eratkan ukhuwah. Waktu kelas tak disembang. Lepas kelas bolehlah sembang-sembang sekejap. Kau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mana kicap Tok Mudin Ini mana? Betul lah Mudim. Saya ingat kan cakap main-main. Saya memang cakap je. Memang betul ada. Memang betul ada. Saya main cakap je tadi. Rupanya memang ada Tok Mudim sini. Memang ada Tok Mudim lah. Ingatkan Tok Mudim ni dulu sunat orang. Sekarang Tok Mudim dah budak dah tak ada nak bersunat dengan dia dah semua dah sunat kat klinik. Jadi dia dah buat hijab sekarang. Dah meninggal Kena. Tok Mudimnya dia meninggal. Mak ustaz sihat alhamdulillah. Mak doakan mak saya sihat ni. Kaki mak saya sakit. Mak dia bertongkat lah dalam rumah ni ke dapur ke atas mana bertongkat tak boleh nak berdiri lama. Kaki dia tulang kaki dia dah bengkok macam ni, kiri kanan dah bengkok. Mak tak boleh berdiri lama. Doakan ni. Doakan mak saya. Terima kasih minta berkat doa kawan-kawan ni, sahabat-sahabat mengaji. Doakan mak sihat ni, mak saya sihat. Bagi dia makan. Tak ada kau ambil tu. Tika, wan angkau dia bawa ke sini. Dia nak kena. Mak berapa umur mak? 80 ah? Mak 78. 78 umur mak. Mak saya 78.
Arwah ayah dah meninggal 2003 Di mana Wadi? Tu? Dia ni. Aku lama dah habis. Hmm. Aku 2 kali goreng ni. Sebab dah ni. Rahat. Tak belum dah ambil lah nanti goreng kat rumah. Asal dia awal-awal kan ni. Entahlah. Dia nak ambil. Dia nak buat balik benda dia. Sedap buat sikit. Nanti kita buat sebab apa tak ada orang goreng. Ingat tadi ada orang goreng. Apa lah tak ada orang goreng tak? Dia boleh goreng. Sekarang lah kan. Dia asli minyak wangi ke betul 4 kan? 4 betul kan? Dia lagi. Tambah. Jemput makan. Sebaya Omar Omar esai. Oh ya kau. Ni ada kawannya duk pilin. Oh, pilih. Nama pilin. Memang duk pilin. Makan laki suka makan ni. Oh, mudah-mudahan Omar tu sihat juga ah. Sihat, afiat. Makanlah. Sihat, afiat untuk ibadat. Panjangkan umur yang berkah. Ke 5 minit. Nak nangkonya nak. Apa? Nak buat kek? Rasa kupik lah kupik. Ni tadi nak Ini makanan diraja. Ini bergetang je. Ada kek? Ha? Ada kek ke? Mana kek? Kita saja di bawah. Ni kek. Oh. Mangka ni. Buah nangka pun ada buah nangka. Pakai special. Oh, dah meninggal insya-Allah. Moga arwah mak tu seronok tu pilin. Arwah mak seronok tu tengok anak-anak dia belajar ngaji. Tahu tak bila kita duduk dalam majlis ilmu, apa yang kita buat tu semuanya sampai kepada almarhumah mak ayah kita. Apa tu? Apa yang kita buat macam kalian kan, kalian duduk dalam majlis ilmu. Kalau kalian dapat 50 markah malam ni, mak ayah kita pun dapat 50 markah juga. Seolah-olah mak ayah kita lah yang sedang duduk mendengar majlis ilmu. Special penyakit. Jadi Ketika buat. cara kita nak buat baik, cara kita nak buat baik dengan mak ayah kita, kita lah buat amal soleh. Buat amal soleh. Wow, dekat Oh, mesti ya. Ketika buat saja. Ketika buat. Akil makan dulu. Mana cukup satu makan ni? Makan. Satu. Dah tak nak lah turun. Tak nak makan turun. Tak adalah kawan. Macam satu ni. Mami kan dah Atika, dah ada Mia tu dia. Hanif Osman, tu lah tu. Ada yang bawa buah nangka buat mana ni? Ada orang tak kawan dengan kau. Mani. Cubalah. Buah nangka. Cubalah langsung. Daripada mana sahabat? Riz Free Palestine. Assalamualaikum. Bagi kakak. Akil, bagi kakak. Bagi-bagi kan dah